barulah perniagaan ada berkat, baru orang masuk seronok. Tapi saya ingat tak ada orang buat kot. Orang yang makan makanan dia kata, amboi, pasal pos dah rasa sedap-sedap. Lepas tu hak menjerat dalam hati tu, orang puas hati. Peniaga-peniaga kena macam tu. Ni permainan orang bukan Islam ni, kena berhati-hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pemakanan yang baik, rohani dan jasmani untuk keluarga mukmin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Manusia memiliki dua unsur. Yang pertama unsur jasad, yang kedua unsur ruh. Allahumma salli ala sayyidina. Yang pertama unsur jasad, yang kedua unsur ruh. Dunia ialah jambatan menuju akhirat, ataupun dunia ialah negeri tempat kita bercucuk tanam, dan hasilnya nanti kita akan ketam ataupun kita akan ambil di akhirat esok. Maka oleh kerana dunia ialah jambatan ke akhirat, di sini kita perlu hidup untuk kita nak hidup di alam sana. Hidup di dunia, kita mesti menghidupkan jasad dan ruh kita serentak untuk kita jadi seseorang yang hidup di dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hidup di atas muka dunia, kita kena makan. Sama ada kita memberi makan jasad ataupun memberi makan ruh sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seseorang yang menumpukan hanya kepada pemakanan jasad, hidupnya akan timpang. Begitu juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keperluan yang kita perlukan untuk keperluan rohani juga. Maka kalau manusia memberi perhatian kepada kedua-dua jenis pemakanan ini, iaitu ruh dan jasad, maka sempurnalah dia hidup di atas muka dunia untuk menjadikan dia seseorang yang hidup, sebenar-benar hidup di atas muka dunia. Kesihatan dan kesejahteraan kita hidup di atas muka dunia ialah jaminan keselamatan kita hidup selepas kita mati nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya pemakanan jasad sangat bersangkut paut dengan pemakanan ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh ayat yang Tuhan sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Di antara perkara yang penting untuk menjaga kita dan ahli keluarga daripada api neraka ialah pemakanan. Maka sebab itu Nabi kita SAW mengambil perhatian kita terhadap kehalalan makan yang kita makan. Nabi sebut al-halal bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nabi kata halal itu dah jelas, haram itu dah jelas. Di antara keduanya ada perkara yang namanya mushtabihat, perkara yang kita tidak pasti halal ataupun haramnya.
Itu nak kena jaga. Halal kita makan, haram kita tak makan, sebab kita tahu lah. Tapi di antara kedua tu ada perkara namanya syubhah, benda syubhat yang kita tidak ada kejelasan terhadap makanan itu halal ataupun haram. Maka perkara tu Nabi sebut fattaqus syubhat, bertakwalah kamu dengan perkara syubhat. Makna hal ni kamu kena jaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut faman waqa'a syubhat, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa-siapa yang jatuh dalam perkara syubhah, dia sudah jatuh dalam perkara yang haram. Maksudnya, siapa-siapa yang jatuh dalam perkara syubhah, lama-lama dia akan jatuh dalam perkara yang haram. Perkara syubhah umpama seperti orang yang bermain di tepi jurang. Dia sedang bermain di tepi jurang. Silap hari bulan dia jatuh dalam perkara yang haram. Silap hari bulan dia akan jatuh dalam jurang. Taib. Maka setiap ibu dan ayah adalah pastikan makanan yang dibawa masuk dalam rumah ialah perkara yang tidak menjerumuskan ke dalam neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang dulu-dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau si suami nak pergi kerja, isteri akan pesan, abang tolong jangan bawa balik kat kami rezeki yang haram. Maka subhanallah, pasal kami tak tahu, abang bawa balik, kalau kami makan rezeki yang haram, kami akan masuk neraka. Itu yang dikatakan pemakanan yang baik, iaitu dalam pengisian kepada rohani dan jasmani, ialah merupakan sesuatu yang dikira sangat penting dalam pembinaan sesebuah keluarga. Seseorang yang membina keluarganya di atas asas agama, tentulah dia nak bawa ahli keluarganya kepada agama. Tapi yang menyekat matlamat dia ialah di antaranya pemakanan. Niat dia betul, dia nak bawa anak-anak jadi orang soleh, anak-anak yang solehah, dan bagi isteri jadi isteri yang solehah. Tapi dia akan blok kalau tidak ada penjagaan terhadap makanan di rumah. Sebab ada kaedah dia macam ni. Kita nak buat amal soleh, dia kena makan yang baik. Makan yang baik, mungkin orang kata jangan melepasi tarikh expired. Mungkin itu ukuran orang. Makanan yang baik ialah halalan tayyibah. Benda itu halal dan benda itu baik. Allah pula, kalau sesuatu perkara kita buat, kalau tak baik, Tuhan tak terima. Sebab Allah itu innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Allah itu Tuhan yang sangat baik, maka dia tak menerima melainkan sesuatu yang baik juga. Bila mana kita buat ibadat, makanan kita tak elok, Tuhan tak akan terima ibadah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia tak terima ibadah kita, contoh doa, seseorang tu berdoa tetapi makanannya tak baik, makanannya haram, makanannya syubhah, dia tidak akan diperkenankan doa yang dia angkat kepada Tuhan. Dalam hadis Nabi sebut, macam mana Tuhan nak terima amalan dia? Macam mana Tuhan nak terima doanya? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ma'kuluhu haram. Bagaimana Tuhan nak terima doa dia? Makanannya haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, semua haram. Macam mana Tuhan nak terima doa dia? Tuhan tak akan terima doa seseorang kalau dia makannya haram.
Kalau dia makan yang syubhah, jatuh pada haram. Orang tu termasuk orang yang tak diperkenankan doa. Kalau dia tak diperkenankan doa, dia tak akan diperkenankan dan terima amal soleh dia. Penting penjagaan makanan. Jenuh semayang, jenuh buat ibadat, jenuh baca Quran, jenuh berzikrullah, tapi reject sebab makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis Nabi kita sebut, bismillahirrahmanirrahim, atib mat'amak takun mustajaban da'awat. Nabi kata, perelokkan makanan kamu, kamu akan jadi orang yang dimustajabkan doa. Kita minta kepada Allah nak jadi orang yang soleh. Allahumma ja'alni minas salihin. Dengan sebab kita tak makan benda yang baik, doa kita tolak. Allah tolak doa kita. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam sebuah keluarga mukmin diperhatikan talak makanan yang masuk ke rumah. Kita pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak akan jadi baik, keluarga tak akan terbentuk jadi baik, keluarga kita tak akan jadi keluarga yang baik kalau kita tak jaga dua perkara. Yang pertama kawan, yang kedua makan. Yang pertama kawan. Kawan dengan siapa? Kalau kawan-kawan kita orang baik-baik, kita akan jadi baik. Kalau kawan-kawan kita orang-orang jahat, kita akan jadi jahat. Na'udzubillah min dzalik. Kawan. Agama kita terbentuk melalui kawan kita siapa. Nabi sebut, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu mengikut agama kawannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kawan dengan siapa? Dengan ahlu dunia, maka dia akan menjadi ahlu dunia. Kalau dia berkawan dengan ahli akhirat, dia akan menjadi ahli akhirat. Kawan kita bentuk kita. Dalam satu ungkapan ulama, la tas'al anhu wasal an qarinihi. Kamu jangan bertanya tentang dia, tapi tanya kawan dia siapa. Itulah kita. Itulah dia. Kawan penting. Kalau kita kawan dengan orang yang suka melepak, kita akan jadi orang yang suka melepak. Kalau kita berkawan dengan orang yang suka pergi mengaji, kita akan jadi orang yang suka pergi mengaji. Kita tak merokok, tapi kawan orang merokok, lama-lama kita merokok juga. Ikut kawan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu pertama. Yang keduanya makan. Seseorang terbentuk jadi baik dengan sebab makan. Sebab makan ni dia menghasilkan tenaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita makan yang baik, yang halal, yang baik, dia akan menghasilkan tenaga yang baik. Kalau makan ni, bila kita makan, berlaku penjanaan dalam perut kita, dia akan mengeluarkan haba. Haba tu bagi tenaga, panggil jana kuasa. Macam contoh orang dipanggil hidroelektrik kan. Jadi dia pusing tu untuk menghasilkan tenaga. Tenaga itulah yang bekalkan elektrik ke rumah-rumah. Jadi penjanaan dalam badan kita ni, kalau kita makan yang baik, dia akan jana dan menghasilkan haba. Haba tu akan menyerap ke badan kita, kita akan jadi bertenaga. Kalau makan yang baik, akan menimbulkan tenaga untuk melakukan yang baik. Kalau kita makan yang haram, dia akan menimbulkan tenaga, tapi tenaga itu akan merangsang melakukan kejahatan. Contoh, Dajjal ni, sebelum dia mai, dia akan menyebarkan muka bumi dengan kejahatan dan dia akan blok semua kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak duk, orang duk semangat main jemaah, dia tak bagi pergi main jemaah. Dia mengatur agenda dia untuk menyekat masjid daripada dipenuhi. Sallallahu alaihi wasallam. Semua tradisi Islam semua kena stop. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ni tanpa sedar. Perkara yang berlaku tanpa sedar. Hak ni untuk pembinaan kekuatan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Okey. Pada waktu orang tinggal buat baik, orang akan buat jahat. Bila kesan atau pengaruh baik akan mengurang, maka kejahatan yang sedia ada tu sekalipun tak tambah, maintain pun cukup lah. Penting untuk dia keluar esok. Dia akan keluar dengan kuasa kejahatan. Dia support dengan kuasa yang bersifat lahiriah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh teknologi hub di mana? Di Alaska. Okey, semua ni teknologi ni nak diaplikasi. China sedang buat matahari buatan. Ni maknanya kuasa besar ni. Kita pun tak tahu China ni adakah dia ada unsur dipengaruhi oleh Dajjal ataupun sakat Eropah je. Tak tahu, kita tak tahu. Okay, kuasa-kuasa besar ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka ada kuasa. Mereka akan bina teknologi sampai mereka boleh menguasai dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, dia boleh buat hujan. Cuma hujan dia nak kena dia tak macam hujan Allah. Hujan Allah ni masalah kalau dia habis sikit-sikit. Duduk lebat-lebat, lepas tu dia habis sikit. Hujan dia berhenti setengah-setengah, pup, habis hujan. Allahumma salli ala sayyidina. Dia boleh buat tsunami. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam, kita tak tahu apa dia akan buat. Apa dia akan buat, kita tak tahu. Apa yang dia telah buat, kita tak tahu. Tapi mungkin ada orang tahu. Contoh, kehilangan MH370. Itu peluang dia untuk menguasai lautan kita. Laut Cina Selatan tu telah dah. Sebelum daripada China mai, dia mai dulu. Malaysia ni kita terperangkap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. China kata Polar Spitly itu dia punya. Dia pun namakan laut. Dia pun declare kata kita di wilayah dia. Sebab nama pun Laut Cina Selatan. Tak kata kat mana tu. Laut Cina dah. Tu tak kira hak Selat Melaka lagi. Nu sampai ke apa? Ke atas tu. Lautan apa? Idaman. Lautan Idaman. Tengok laut tu pun takut. Waktu lepas cari, buat satu ekspedisi nak cari kapal MH370. Itu satu lesen untuk lepas merajai laut di sekeliling kita. Kita tak tahu lepas buat apa. Lepas tanam apa kita tak tahu. Esok kalau dia tekan di Alaska tu esok ni, tekan butang dia, jadilah ombak ke, jadilah Allahumma salli ala sayyidina tsunami ke apa ke. Ni dia panggil kuasa. Kuasa lahiriah ini bergabung dengan kuasa kejahatan. Maksiat, derhaka pada Allah. Semua tu akan bergabung. Dan itulah yang menempani umat Islam pada hari depan. Okey. Tuan-tuan muslim dan muslimat yang mata Allah sekalian. Nak buat baik ni, dia mesti dengan tenaga yang baik. Orang makan yang haram, dia takkan mampu boleh buat baik. Orang makan syubhah, tak akan mampu nak bangkit buat baik. Kita makan yang haram, maka contoh, na'udzubillah min dzalik. Bolehkah bangkit tahajud? Tak mampu. Bolehkah nak baca Quran? Tak mampu. Bolehkah nak hadir mayang jemaah? Tak mampu. Dia blok. Itu kesan yang haram. Itu kesan dosa. Itu kesan maksiat. Maka sebab itu bila mana kita dah melakukan hak ni, kita kena release, mana buang, settle, bagi dia pulih balik. Dengan apa? Dengan taubat, dengan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ni release balik, neutralkan balik diri kita daripada unsur jahat. Nanti dia pengaruh kita, tak boleh nak buat baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Sebab itu Allah pesan pada Rasul-Rasul alaihi wassalam. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Allah kata, wahai Rasul-Rasulku, kulu minat tayyibati, makanlah yang baik-baik, wa'malu salihan, dan beramallah amal yang soleh. Nampak kemak waw tu yang ialah wawul atfi, kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Makanlah kamu yang baik-baik, beramallah amal yang soleh. Kalau waw lil ataf ni ialah lil mutlaqil jam'i, kena buat sekali. Kalau aw li takhir, pilih. Idhab ila dukkan, tolonglah pergi pekan. Washtari al-qalama awil kitaba, pilah pekan, beli sat, pen ataupun kitab, boleh pilih. Tapi kalau wow, tak boleh, kena beli dua-dua. Pilah pekan dan belilah al-qalama wal kitaba, belilah pen dan kitab, tak boleh pilih, kena beli sekali. Bila kata kulu minat tayyibati wa'malu, wow tengah tu, wa'malu salihah, mana kena buat dua-dua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makanlah yang baik-baik, beramallah amal yang soleh, dan beramallah amal yang soleh. Maknanya makanan yang baik membantu kita melakukan amal yang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka sebuah keluarga yang baik sentiasa akan memerhatikan apa yang dimakan oleh ahli keluarganya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pergi rumah orang. Dulu-dulu waktu anak kami kecil-kecil, kalau kena pergi rumah seseorang, kalau rumah orang tu orang tak sembahyang, ustazah akan pesan, jangan makan tau, tak bagi makan, jangan makan, kita nak pisah ya. Pasal apa? Rumah orang tak sembahyang itu bahaya untuk kita. Bukan tang dia angkat makanan tu saja, bekas makanan tu mempengaruhi kita. Soalan sini, bekas makanan. Sebab itu dalam Islam dia ada konsep berkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada konsep berkat. Makanan bekas tok guru. Sallallahu alaihi wasallam. Cawan bekas tok guru, pinggan bekas tok guru. Sejadah para ahli ulama. Kalau pelajar-pelajar di Tarim tu, sallallahu alaihi Muhammad, kalau lepas nak balik Malaysia, lepas beli rida ke sejadah ke bagi kat Habib, tolong pasal kat Habib pakai seminggu, saya nak balik, nanti saya balik, saya ambil balik. Litabarruk, mengambil berkat. Kalau perkara yang baik ada unsur kebaikan, perkara yang jahat pun sama juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bekas orang jahat kita makan. Sebab itu orang-orang yang halus tasawufnya, mereka tak makan di kedai. Sebabnya kata Tok Guru, kotor. Kedai tu kotor pada apa? Yang pertama pada pembuatan. Mereka kira nak jual, mereka tak kira halal dan haram. Yang penting laku. Ada satu kedai saya berhenti makan malam sama keluarga. Kita rasa lapar, berhenti makan. Lepas tu masa nak qada hajat, keluar nak pi dalam belakang tu, tengok tu dia, salah Sayyidina Muhammad, dapur tu kotor sekali dengan pinggangnya apa semua. Kali tu yang pertama, kali tu tak akhir, tak pihak. Jadi pembuatan tu, orang meninggal mi sup, bihun sup contohnya. Selalunya orang jual mi sup, bihun sup, mereka meninggal pakai daging import. Daging import tu pun dah bahaya, kita tak tahu. Allah Sayyidina Muhammad. Kalau mai, bukan semua sebenarnya daging import tu tak halal. Banyak juga daging import yang halal. Di negeri orang putih, bukan semua masalah Sayyidina Muhammad yang menyembelih itu orang bukan Islam. Banyak juga orang Islam sembelih pun Allah Sayyidina Muhammad.
Baik. Tapi satu tanya. Kalau kita rasa tak apa, makanlah. Tapi kalau hati kata, ish, jangan makan. Itu ya pedoman dia. Sebab kita ada scanner dalam diri kita, dia panggil firasat. Kalau berhenti makan, tak ada masalah apa, makanlah. Kan susah sangat pun. Tapi kalau kata ish, hadis dia sudah bagi isyarat. Ada unsur tak baik dalam makanan. Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Kalau daging dia tu, kalau dia sebelum dia berniaga, dia mengaji dulu bab halal dan haram. Jadi sepatutnya setiap balik perbandaran yang nak bagi lesen pada peniaga, dia kena bagi kursus halal dan haram, supaya orang berniaga ada ilmu. Kalau berniaga burger, macam ni cara dia. Kalau berniaga martabak, begini cara dia. Martabak berniaga tak jauh cara. Martabak, dia kena basuh telur dulu. Pasal telur tadi ni, dia bercampur dengan teh ayam. Kalau kita beli satu papan. Kita bahasa apa? Teh. Satu papan. Kita beli satu papan, soalan Sayyidina Muhammad, bila nak beli telur 10, dia dah banyak papan kan. Kalau kita ambil, kalau kita tengok semua dah letak kan, maknanya hak tu kena buat balik, kena berniaga, dia kena balik, dia kena basuh dulu. Lepas dia basuh, dia buang dalam bekas dalam laga kecil tu. Jadi dia ambil, dia pecah, tak ada masalah apa. Masalahnya masalah Syahmat, waktu hak tu habis, hak telur hak dalam harga tu habis, dia kata anak dia, pergi beli 5 papan lagi. Anak ni buat main betul-betul hak daripada Cina kedai tu. Betul dia ambil tu, dia pecah. Gamak tu. Yang pertama, dia tak kira, yang nak makan bukan aku, orang. Dia baca sekerat. Pendapatan tu apa? Makan orang, pendapatan diri sendiri. Macam mana boleh makan yang haram? Bagi orang makan yang haram, pendapatannya haram. Bagi makan orang najis, kita makan najis. Rezeki kita najis. Tak halal. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi banyak orang tak mengambil berat tentang hal itu sebab tak dititik beratkan. Jadi mereka nak berniaga ni, kita kena suruh mereka masuk kursus pihak balik pemandaran, balik bandaraya. Dia kena buat kursus halal dan haram, apa boleh tak boleh, dan kena bagi galakan buat yang baik, rezeki kita akan masuk rezeki yang berkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Dan orang Islam pula, dia kena melepaskan orang Islam semua daripada yang haram. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina, kita berterima kasih kepada Syekh Mukhtar Al-Bukhari yang membekalkan tepung yang baik melalui perniagaannya. Roti dia dunia tu kan, hal tu insya-Allah kita harap dan kita sangat-sangat mengharapkan berterus-terusan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, usaha Syekh Mukhtar untuk melepaskan fardu kifayah orang lain. Kalau hal lain tak tahu lagi. Kalau hal lain masih belum kita tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau hak tu semua orang Islam, insya-Allah tak apalah, makanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal lain Cina. Jadi itu kejayaan orang Islam. Orang Islam kena lagi lah, cari lagi hal lain. Contoh kita kata macam kotiau. Kita nak cari, kita nak kata bihun Islam pun payah jumpa. Bihun yang orang Islam buat. Ustaz, cap masjid Ustaz. Cap je masjid, orang tak masjid. Dia pun pandai buat bihun Fatimah. Uish, anak Rasulullah tu. Masya Allah. Ada satu orang tu bercerita, dia naik highway dan rasa sangat takjub sebab sepanjang highway ada satu perusahaan
Yang dia kata orang tu orang Islam. Pau Ahmad. Ish, ya Allah, sepanjang hari kaya dia ni. Ada alamat dia pergi. Pipi di kilang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai tu langsung pergi reception tu, tanya, saya jumpa dengan Ahmad baru keluar. Allah, dia kata, selepas dia jumpa dengan Ahmad. Ahmad ni hebat tu, dia orang dia tu. Kawan tu tinggal hebat apa? Driver bos dia pun. Rupanya Ahmad tu driver bos. Bos tu Cina. Ni permainan orang bukan Islam ni, kena berhati-hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa mereka merajai? Lepas nak bagi masuk unsur tak baik je dalam makanan tu. Bila ada hal tak baik, dia mesti akan melemahkan orang Islam. Iman akan lemah. Hak kita dah beramai-beramai selama ni, subhanallah, akan jadi lemah. Itulah pasal mereka nak menguasai orang Islam, melemahkan iman orang Islam. Dah cukup melalui pemakanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita pergi nak beli mi, kita kena tanya, hak mana mi orang Islam kita? Sekalipun kawan tu pakai kepiah, tapi hak Cina ni tolak rendah. Hak orang Islam ni mahal sikit, dia jual dua-dua. Kita kena tanya, mas, salah Sayyidina Muhammad, kita kena tanya, mas ni galik ni. Kita kena tanya, hak mana hak Islam, hak mana hak, nak hak Islam tu dah, hak ni Islam, hak ni bukan, dia kata. Melihat tu kena tanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena tanya supaya terjamin kita membekalkan yang halal kepada jasad kita, sebab dia akan mempengaruhi rohani kita. Allahumma salli ala sayyidina. Orang ni kalau tak larat, kalau makannya haram pun dah melemahkan dah kesan haram tu. Jadi tak larat, jadi tak semangat, jadi tu yang haram tu. Jangan duk makan yang haram sebab tu ya. Kita tak larat, lemah dengan makan sebab makan yang haram tu. Sebaliknya kita akan kuat, akan bertenaga kalau kita makan yang baik. Haram ni, makna haram, sebabnya dia dikesan, kesan yang sangat besar. Tu Tuhan tak bagi. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau makruh, tetap ada kesan pada diri, tapi kurang sikit daripada haram. Bila kata haram ni, totally, keseluruhannya memang memberi kesan yang besar kepada diri kita. Bila kesan pada diri, dia akan kesan pada rohani kita. Contoh, pasal apa Allah mengharamkan babi? Dia babi ni, daripada taik dia sampai semua badan dia berguna. Tak ada binatang yang macam dia. Kulit dia, bulu dia, semua dia. Dia macam pokok nyok. Pokok nyok ni, pokok kelapa. Soalan sini, pokok nyok. Daripada umbut dia, akar dia sampai ke atas tu, semua boleh guna. Tak ada satu boleh buang. Tak ada satu yang tak guna. Kalau batang dia boleh bawa buat titi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh buat sabut, tempurung boleh guna. Nyok tu telah dah soalan sayyidina Muhammad. Daun dia boleh raut, boleh buat penyapu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah pokok nyok. Begitulah ba'alibaya. Berguna semua. Pasal apa Tuhan tak bagi? Tuhan nak uji. Aku tak bagi, aku buat semua kegunaan semua pada dia. Semua guna, lemak dia, guna semua. Soalan semua. Tuhan buat dia manfaat dia semua, tapi Tuhan tak bagi. Pasal Tuhan nak uji, tengok siapa amal paling baik. Itu je soalan semua. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat, ba'alibaya ni ataupun BABI ni untuk orang tak hati macam Jawi.
BABI ni Sallallahu Alaihi Muhammad ialah binatang yang akan dibunuh oleh Nabi Isa. Dia turun esok. Pasal apa? Dia turun, dia tak bunuh hal lain. Nabi Allah Musa buat, Nabi Allah Isa turun jalankan 3 perkara. Bunuh babi Sallallahu Alaihi Muhammad, memecahkan salib, membunuh Dajjal. Dajjal last sekali. 3 perkara. Maknanya hak ni satu fitnah yang paling besar pada manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fitnah yang paling besar pada manusia ni, alih bayar ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sudah pasti hikmah yang cukup besar daripada tugasan yang Allah bagi pada Nabi Allah Isa. Seterusnya bercontoh anjing. Anjing ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia menjilat bekas kita, ataupun kalau tubuh dia basah, kita kering, ataupun kita basah juga, ataupun kita basah dia kering, kita kena basuh dengan menggunakan 7 jurusan ayat. 1 ayat bercampur dengan tanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebabnya hanya Allah yang Maha mengetahui yang apa yang duduk di lidah anjing dan badan anjing. Makna ada bakteria, ada kuman yang tak akan mati kuman tu, melainkan dengan disamak menggunakan ayat tanah, satu jurus dengan 6 lagi ayat biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Islam sangat menitik beratkan tentang perkara ni. Kalau haram, berarti risiko dia besar lah. Kena itu sudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi subhanallah, maka pengaruh makanan sangat penting untuk mempengaruhi rohani dan juga jasad kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan sembarangan. Kalau kami lah masalah sayyidina Muhammad, orang jual tak pakai tudung, dia tak beli lah. Tengok Allah, tengok menarik bukan main kedai tu. Tengok yang sah dia tudung pun tak pakai, benda. Kalau dia sendiri pun dengan Tuhan dia tak amanah, macam mana nak amanah kita? Semua jelas-jelas kata pakai tudung tu wajib, tiba-tiba dia buat halal balai lah Tuhan suruh. Hanya kita dia nak jaga apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Islam mementingkan kebersihan. Allahumma salli ala sayyidina. Kita ni tengok orang sudahlah, tengok dia diserabut tu dengan peluh-peluh tu, kelas peluh pula. Dia buh tu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia sendiri pun tera tu tak bersih dah, macam mana dia nak pastikan dia serve pada kita satu yang bersih? Salah Sayyidina Muhammad. Sepatutnya orang nak berniaga kena ada wudu. No? Nak goreng mi tu, cereng mi tu, ambil wudu dulu, barulah perniagaan ada berkat, baru orang masuk seronok. Tapi saya ingat tak ada orang buat kot. Jadi setiap orang nak berniaga ni pasti dia mendapat berkat pakai dah wudu. Hatta dia jual buah sekalipun, Allah Sayyidina Muhammad. Dia jual apa? Lebih-lebih lagi dia jual makanan. Hatta kalau dia jual masalah Sayyidina Muhammad, baca macam kot jalan. Jadi dia akan mendapat rahmat. Orang yang makan makanan dia kata, amboi pasal pah tu rasa sedap-sedap. Lepas tu hak menjerat dalam hati tu, orang puas hati. Peniaga-peniaga kena macam tu. Ada satu masa saya pergi ke Pahang. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi tu hari Jumaat. Lepas kuliah hari Jumaat, dia ajak pergi makan. Pergilah makan. Hamba Allah yang bawa tu dia kata, Ustaz, kedai ni pelik Ustaz. Kedai ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari Jumaat dia tak jual, dia buat kenduri.
Dia buat kenduri. Orang bertimpah macam tu lah. Kenduri orang kita ni kalau makan free insya-Allah. Tak mau makan pun. Free ni. Free semangat makan. Hari Jumaat tu dia salah. Kalau kita fikir rugilah kan. Rugilah. Dah tak rugi. Sebab salah Sayyidina Muhammad jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang bersedekah tidak akan miskin. Pasti. Insya-Allah jaminan Tuhan. Kalau nak berniaga tak mau bagi bankrupt, sedekah. Allahumma salli ala Sayyidina. Buat kebaikan sebanyak-banyaknya, bagi. Jaminan. Sudah pastilah kalau kita otak kita macam tu, tentulah pembuatan kita bersih. Insya-Allah. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Okey. Bila kita makan, dia kembang dua dengan makanan rohani. Makanan jasad ni, makan jasad ni kita buah dalam mulut, turun dalam perut. Hak rohani tu hak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tu bagi makan kepada ruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum kita makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tu makanan pada ruh. Dia jalan sekali. Macam saya pernah sebut. Kita pagi-pagi, kita mayang subuh. Pas mayang subuh, kita sarapan. Dia kena kemak sekali. Macam mana sekalipun kena makan. Makan ke tadi? Makan dah. Jangan tak makan. Cari roti. Lepas pada sarapan kita mengajikan apa-apa. Habis mengaji pukul 9 subuh, 9 tadi. Tu nak mengaji pula pukul 10. Makan, kena makan. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sarapan, saya yang subuh, kena makan. Walaupun sebiji roti. Dia kemak sekali. Kita sembahyang zuhur, kita makan tengah hari. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita sembahyang asar, kita makan petang. Makan petang orang panggil apa? Apa? Ketam. Tea time. Tea time. Jadi, maknanya kita makan, mari kita mayang asar, kita makan petang. Sagi mayang maghrib, Musa Sayyidina Muhammad, mayang isyak, jadi kita makan sikit, ringan sebelum kita tidur. Roti 4 segi, 2-3 kepi, tidur. Maknanya kita kena kembang. Kita bagi makan hak jasad, kena bagi makan roh, barulah kita adil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, jadi hatta kita makan ni jasad, berhenti sebelum kenyang, tu bagi makan rohani balik. Kalau kita makan sampai kenyang, berarti kita menanak dirikan rohani kita. Rohani kata pada hang hidup dengan aku, kalau aku tak hidup hang mati lah tu. Tapi hang tak bagi aku makan, hang nak mati kot. Maknanya makan berpada-pada, jangan sampai terlalu kenyang. Kalau ikut Rasulullah, berhenti sebelum kenyang. Bagi kita berhenti, kita telah bagi support kepada rohani kita. Serentak pun kita kuat. Kalau makan banyak sangat, tak mampu buat ibadat. Tapi kalau kita berhenti sebelum kenyang, jasad kita pun kuat, rohani pun kuat. Jadi itulah yang membantu kita melakukan amal kebaikan. Macam tidur juga. Tidur ialah keperluan kita hidup dalam muka dunia. Mesti kita kena tidur. Tapi jangan tidur sampai subuh. Kalau tidur sampai subuh, berarti kita tak bagi makan ruh pula. Kita tak support ruh pula. Maknanya, kita kena bangun sebelum subuh. Jangan bangun orang dah azan subuh. Dah habis. Orang yang bangun orang dah azan subuh, berarti dia tak bagi support kepada roh dia. Dia kena bangun sebelum subuh. Untuk main tahajud, doa, bayar hajat, baca Al-Quran, zikrullah, doa. Barulah seimbang. Jadi itulah kesempurnaan seseorang manusia bila mana seimbang rohaninya dan jasadnya. Tu tengok dia angkat berat pakai spindal. Ingat. Tu kuat tu. Pakai spindal saja tu. Gua tanya. Pakai tahajud. Saya kata bang kita takkan pakai spindal, pakai tahajud. Kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kuat, masyaallah angkat berapa ratus kilo tu, tapi tak mampu nak tolak selimut. Selimut ada 6 kilo. Berapa kilo selimut?
satu gram. Agak-agak ada. Pun tak larat nak tolak sebab tak ada kekuatan rohani. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi, hal ini penting untuk pembinaan keluarga, khususnya keluarga beriman, keluarga mukmin di akhir zaman. Terima kasih kepada pihak menaja kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mengasas syarikat amanah. Mungkin syarikat ni diteruskan legasi oleh keluarga beliau. Mudah-mudahan insya-Allah Allah majukan perniagaan mereka. Allah angkat mereka jadi syarikat gegasi untuk umat ini, untuk membantu umat Islam dan agama ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki mereka. Allah limpahkan taufik dan hidayah sampai hujung umur dan hujung usia insya-Allah. Al-Fatihah.